Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini hari ketiga total lockdown. Di Tasik Salam ini telah naik banner tidak dibenarkan melakukan riadah. Antara memikirkan apa saya nak buat ni, saya nak persiaran dulu. Hari ini saya ingin bercakap pasal semangat mendaki. Satu flagship Yayasan Basmi Kemiskinan yang sering saya sebut dalam majlis-majlis motivasi, begitu juga sering diungkapkan oleh kepimpinan Yayasan Basmi Kemiskinan dalam majlis-majlis resmi yayasan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sejak ditubuhkan yayasan ini telah mengadakan pelbagai program kesejahteraan objektif. Apa itu? Ia adalah bagaimana mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan pendapatan isi rumah, mempertingkatkan apa yang dikatakan pencapaian akademik pelajar-pelajar miskin, serta memberi kemahiran hidup serta latihan kepada golongan remaja pelajar miskin. Termasuklah bagaimana mengatur program-program pemulihan sikap ketua isi rumah. Tuan-tuan dan puan sekalian, selepas itu wabil mengerak selangkah lagi, bagaimana bukan hanya menyediakan ataupun meningkatkan kesejahteraan objektif, sesuatu yang boleh diukur dan dinilai, tapi lebih jauh daripada itu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan subjektif. Apa itu? Satu daripadanya membina kekuatan dalaman ataupun mencipta semangat. Saya suka sebut ia adalah kecerdasan emosi. Bagaimana seseorang ingin melakukan, mau melakukan, percaya melakukan, dan tidak ada yang boleh menghalangnya dari mencapai apa yang diimpikannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kecerdasan ataupun semangat mendaki ini berlandaskan kepada teori Maslow ataupun hierarki Maslow, sebab manusia ini hanya mengisi keperluan hidupnya kepada 5 perkara utama. Pertama, fisiologinya, makan dan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ataupun bagaimana dia menambah zuriatnya. Kedua, bagaimana manusia itu mengisi keperluan tentang keselamatan dirinya, keselamatan ahli isi rumahnya, kesehatannya, kebersihannya, dan mungkin juga dulu bagaimana mengelakkan daripada diserang dan dibaham binatang buas misalnya. Ketiga, yang paling penting lagi adalah bagaimana mereka seseorang itu mengisi keperluan jiwanya. Bagaimana dia mahu dikasihi. Bagaimana dia menyayangi orang lain, bagaimana dia membina keluarga, dan bagaimana dia bermasyarakat serta berinteraksi dengan manusia lain. Keempat, bagaimana seseorang itu mengisi keperluannya tentang self-esteemnya, bagaimana dia mencipta keberanian diri, bagaimana dia mahu diiktiraf serta mengiktiraf orang lain, bagaimana dia mahu dihargai. Dan akhir sekali adalah bagaimana keperluan manusia itu adalah bagaimana dia mengisi apa yang sangat dipercayanya. Dia akan melakukan apa saja sesuatu yang sangat dia percaya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ia disebut self-actualization. Akhir sekali saya menambahlah keperluan bagaimana manusia mengisi keperluannya, iaitu mengisi keperluan kecerdasan spiritualnya. Bagaimana dia merasa dia hidup selepas matinya di dunia ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bagaimana kita mengisi 6 perkara ini membezakan kita dengan orang lain. Bagaimana kita mencipta keinginan dan seterusnya membina semangat. Bila kita melihatnya sesuatu itu berbeza dengan orang lain, maka tindakannya pun berbeza. Bagaimana kita berusaha untuk merealisasikan keinginan itu juga berbeza. Jadi 6 perkara ini adalah impian yang menyebabkan semangat orang berbeza. Maka apa yang kita perlu lakukan? Kita mestilah berfikir memberi makna yang wajar supaya kita mempunyai semangat untuk mengisi ke-6 keperluan ini sewajarnya. Mari kita lihat apa itu semangat. Semangat adalah apa yang kita lihat,
apa yang kita nampak, apa yang kita inginkan. Dia memberi konotasi bahawa bila kita nampak berbeza, sudah pasti kita bertindak berbeza. Semua orang melihat tentang kesihatan, tapi memberi makna yang berbeza. Maka tindakannya tentang menjaga kesihatan juga berbeza. Kedua, apa itu semangat? Ia adalah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah apa yang mendorong dia ingin melakukannya, sesuatu yang dia mahu, suka dan percaya. Jika ini berlaku, tidak ada yang boleh menghalangnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semangat adalah apa kita nampak dan apa yang memotivasikan diri kita. Ataupun dengan mudahnya, apakah alasan kita? Alasan yang kita cipta daripada IQ kita, ataupun alasan yang tercipta dari kecerdasan emosi dan mungkin juga hidayah yang diberi oleh Tuhan. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa itu mendaki? Mendaki adalah bagaimana kita merealisasikan visi kita. Mudahnya, dia adalah misi, plan strategi, plan tindakan, bagaimana kita mau mencapai apa yang kita mahukan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mendaki juga adalah pasal bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memberi reaksi. Saya suka menyebutkan mendaki adalah pasal sikap kita. Apa juga perkara-perkara yang mendorong, membentuk sikap kita, termasuklah cara berfikir kita, cara kita menilai apa yang kita terima, menapis. Sama ada kita tak peduli ke, kita padam je ke, kita andaikan je. Bagaimana kita menerima, bereaksi, metaprogram kita. Bagaimana yang penting sekali kepercayaan kita. Ia adalah sikap kita yang menjadi habit kita yang dipasak secara sedar kita. Jadi apa itu semangat mendaki, tuan-tuan? Semangat mendaki adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita ingin mencapai, bagaimana kita memotivasikan diri atas makna yang kita beri, bagaimana kita bertindak. Yang paling penting, apa sikap kita untuk menjayakan apa yang kita impikan. Tuan-tuan dan perempuan. Ia adalah bagaimana kita berkata salah satu daripadanya, possible for the world, possible for me. Jika orang boleh lakukan, kenapa kita tidak boleh lakukan? Jika orang boleh berjaya, kenapa kita tidak boleh? Dia hanyalah bagaimana kita menggunakan sumber dalaman kita, kekuatan dalaman, dan mungkin menggunakan sumber luaran, sedikit bantuan yang bersifat sangat fizikal. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, semangat mendaki adalah pasal misi dan visi. Tidak ada visi, maka tidak adalah misi.